Subhanallah, Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Didoakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dalam perhatian Allah, dalam teguran-teguran kasih sayang Allah yang datang dalam bentuk ujian, yang datang dalam bentuk nasihat yang kita dengar daripada kuliah, ceramah, daripada mungkin pasangan, keluarga, adik-beradik ataupun sahabat-sahabat. Apa jua pesanan-pesanan untuk kita jadi lebih baik, menjadi lebih kuat, lebih bermotivasi atau apa saja yang membuatkan kehidupan kita jadi lebih baik, hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang sangat menyayangi kita, Allah yang Halim yang Maha Santun, Allah yang Latif yang Maha Lembut, Allah yang Sabur yang Maha Sabar. Allah sangat sabar dengan kita, tuan-puan sekalian. Walaupun kita bukan hamba-Nya yang baik, bukan selalu taat, bukan selalu dekat dengan Dia, selalu lalai, tapi Allah sabar, Allah yang Sabur, Allah yang Maha Penyabar. Allah sabar melihat keadaan kita yang seringkali melupakannya dan sangat yang melupakannya, kemudian yang lemah dalam mensyukurinya, tidak bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kan bila kita ada seseorang yang sangat kita hargai, kita buat sehabis daya untuk tunjukkan kita hargai dia. Ada orang yang kita sangat ucap terima kasih. Mungkin bos kita atau siapa-siapa. Kita berusaha bagaimana nak menunjukkan kita ini berterima kasih kepada dia. Jadi tuan-puan sekalian, hubungan kita dengan Allah, kita perlu berusaha untuk tunjukkan sejauh mana kuatnya kita ni bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada tadi ni tudung ni macam tak betul ni kan. Ini tudung warna yang terbaru sebenarnya daripada production UAH. Ada ramai juga yang tanya, Ustazah, tudung daripada mana? Dan mungkin kan, walaupun saya rasa memang dah ramai yang tahu, tapi mungkin ada yang tak tahu. Ustazah memang bukan saya tak suka bahasakan diri saya Ustazah. Saya sebenarnya dengan tim kan, kita ada galeri Ustazah Asma Harun. Jadi tuan-puan sekalian boleh pergi galeri UAH, akaun Shopee kita galeri UAH. Di sana ada banyak pilihan lah kan, mana-mana tudung, baju dan sebagainya. Okey, bukan tu saja, ada macam-macam lagi. Cubalah pergi singgah kejap. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak mula dengan semangat hari ini dengan bacaan doa. InsyaAllah ringkas saja bacaan doa ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan juga salam sejahtera buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, pemimpin para rasul, sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Ahsanun nas, sebaik-baik manusia, ahsanul khaliqin, sebaik-baik makhluk dan juga akhlak. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga buat ahli keluarga baginda serta para sahabat dan kepada sekalian para nabi, ya Allah. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Sami' yang Maha Mendengar. Ya Basir yang Maha Melihat. Ya Allah, ya Syahid yang Maha Menyaksikan. Ya Allah, ya Hasib yang Maha Menghitung, yang Maha Menilai. Ya Allah, ya Syakur yang Maha Menghargai. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menciptakan kami. Tanpa Engkau ciptakan kami, kami tidak wujud. Ya Allah, ya Hakim, Engkaulah yang Maha Bijaksana, yang memberikan kami sedikit kebijaksanaan, ya Allah. Jika tidak Engkau berikan, maka kami jadi jahil dan bodoh, ya Allah. Ya Allah, ya Alim, Engkaulah yang Maha mengetahui dan memiliki ilmu. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami, maka kami tidak akan mampu berada di sini pada saat ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, yang Maha Teguh. Engkau telah memberikan kekuatan dan keteguhan pada diri kami, pada hati kami, ya Allah. Engkaulah semata-mata, Engkau yang memberikan semuanya kepada hati kami. Rasa terpujuk, rasa kuat selepas fasa ujian. Rasa bermotivasi kembali selepas kami jatuh, ya Allah.
Hakikatnya ia datang daripada-Mu, ya Allah, yang memberikan kepada kami kurniaan untuk sentiasa meneruskan kehidupan ini dengan positif, dengan bersangka baik, dengan yakin, dengan tenang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami hamba-hamba-Mu ini berkumpul, ya Allah, memuji-Mu, ya Hamid, yang Maha Terpuji. Kami memuji-Mu, ya Allah, tiada pujian melainkan untuk-Mu. Segala pujian yang dilontarkan kepada kami hakikatnya adalah untuk-Mu, ya Allah. Kerana segala yang dipuji itu datang daripada-Mu, ya Allah. Hakikatnya kami tidak ada apa-apa. Bahkan diri kami juga milik-Mu, ya Allah, yang Malik, yang Maha memiliki semuanya. Engkaulah yang Maha mengaturkan, ya Allah. Engkaulah yang Maha mengaturkan, ya Barik. Engkau juga, ya Allah, yang menjaga kami daripada kami alam rahim sehinggalah saat ini. Engkaulah Tuhan, ya Hafiz, yang Maha memelihara, ya Hafiz, ya Muhaimin, yang Maha mengawasi, ya Wali, ya Waki, yang Maha menjaga kami setiap saat, setiap masa. Ya Allah, namun ya Allah, kami terhijab untuk melihat-Mu, ya Allah. Kami terhijab untuk merasai sentuhan-Mu, kewujudan-Mu, ya Allah. Kerana kami diuji dengan melihat manusia-manusia yang memberi, melihat kepada harta dunia yang memberi bahagia, melihat dan merasakan bahawasanya apabila ada sesuatu ataupun manusia menyakiti kami, maka hilanglah nikmat, sedangkan nikmat tidak pernah hilang daripada kami. Nikmat-nikmat yang Engkau sentiasa berikan kepada kami tak pernah hilang, walaupun datang apa jua ujian. Nikmat nyawa, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat kami mampu berjalan, Masya Allah. Nikmat kami mampu menggerakkan tangan sendiri. Nikmat kami boleh bergerak ke sana ke sini. Nikmat kami masih boleh makan dan masih lagi boleh membuang air, dan segala-gala nikmat itu tidak pernah kurang, tidak pernah berhenti daripada-Mu, ya Allah. Dan Engkau makin menambah-nambahkannya mengikut pertambahan usia. Engkaulah ya Salam yang memberi kesejahteraan kepada segala anggota badan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sentiasa berjuang berperang dengan hawa nafsu kami, berjuang dan berperang dengan bisikan syaitan, bisikan manusia. Ya Allah, berilah kami hidayah-Mu, petunjuk-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mentaati perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, menyuruh diri kami melakukan kebaikan dan mencegah diri kami daripada melakukan maksiat dan kejahatan, ya Allah. Ya Allah, kami akui, ya Allah, dosa-dosa kami yang begitu banyak. Kami akui, ya Allah, kesilapan yang sentiasa berulang, kelalaian sentiasa berulang, ya Allah. Walaupun kerap kali Engkau berikan kami ujian sebagai pengajaran, kami insaf sekejap, kami sedar sekejap, namun kami kembali leka dengan dunia yang begitu indah ini, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mahu banyak ketawa di dunia, menangis di akhirat. Kami tidak mahu banyak ketawa ketika kami sihat sehingga kami banyak menangis ketika sakit. Kami tidak mahu kami banyak ketawa ketika senang sehingga kami menangis saat kami susah, sempit, saat kami jatuh, ya Allah. Kerana sesungguhnya saat apapun yang Engkau berikan kepada kami adalah kebaikan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minal khashi'in. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang khusyuk dalam menunaikan salat, khusyuk dalam berselawat, khusyuk dalam berzikir kepadamu, khusyuk ketika kami dalam majlis ilmu, ya Allah, khusyuk dalam segala ibadah kami. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang selalu bertaubat dan beristighfar. Ya Allah, ya Tawab, ya Maha menerima taubat, terimalah taubat kami, terimalah istighfar kami. Gugurkanlah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa ibu bapa kami, pasangan kami, sahabat-sahabat kami, anak-anak dan semuanya, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan yang sentiasa menyucikan hati, menyucikan diri daripada penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit mazmumah, penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan amal soleh kami, penyakit-penyakit zahir dan juga batin, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah. Allahumma ja'alna
Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami, pilih kami untuk berada di kalangan orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Wa ja'alna minal mutawakkilin. Golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa bertawakal kepadamu, yang sentiasa mengharapkanmu ya Allah, bergantung kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal musallin. Jadikanlah kami ya Allah di kalangan orang yang sentiasa menunaikan solat pada awal waktu, menunaikan solat dengan sebaiknya ya Allah, dengan tenang, dengan memahami bacaan dan sebagainya. Allahumma ja'alna minal Allahumma ja'alna minas siddiqin, di kalangan orang-orang yang benar. Allahumma ja'alna, ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang suka bersedekah ya Allah. Allahumma ja'alna minal jud, di kalangan orang yang pemurah, di kalangan orang yang bersedekah ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minas salihin min ibadika salihin min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang saleh, hamba-mu yang ikhlas kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang saleh. Kurniakanlah kepada kami pasangan yang saleh yang boleh memimpin kami ke syurga-Mu, yang memelihara kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami menjadi isteri yang baik, menjadi ibu yang baik. Kurniakanlah kepada kami anak-anak zuriat keturunan yang sentiasa dipelihara-Mu ya Allah, yang saleh dan salehah. Ya Allah, kurniakanlah dan berikanlah kepada ibu bapa kami kubur yang baik ya Allah. Mereka yang telah pergi, siapa pun yang telah pergi, arwah-arwah ahli keluarga yang kami sayang ya Allah, kurniakanlah kepada mereka alam barzah seumpama syurga-Mu ya Allah. Lepaskanlah daripada azab kubur ya Allah, daripada himpitan kubur dan semuanya ya Allah. Permudahkanlah urusan hisab mereka, menjawab soalan munkar dan nakir dan semuanya ya Allah. Ya Allah, kami sangat rindukan mereka. Rindu ya Allah, rindu teramat dalam ya Allah. Rindu melihat wajah mereka, rindu untuk mendengar suara mereka, rindu untuk menyentuh tangan dan memeluk mereka ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami rindukan mereka ya Allah. Temukanlah kami ya Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan redha-Mu ya Allah, dalam keadaan redha, rahmat, kasih sayang, pengampunan-Mu ya Allah. Akhirkanlah perpisahan yang menyakitkan ini ya Allah dengan pertemuan di syurga-Mu ya Allah. Dengan pertemuan yang indah, tiada lagi perpisahan, tiada lagi kesedihan ya Allah. Ya Allah, ya Jami', ya Maha menemukan, ya Maha mengumpulkan ya Allah. Kami umat Nabi, kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi kami ya Allah. Kami rindukan Nabi Muhammad. Kami tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kami tidak pernah melihat wajah baginda, mendengar suara baginda. Namun kami kenal Nabi kami melalui kisah-kisah daripada Al-Quran-Mu ya Allah, daripada hadis Nabi, daripada sirah Nabi. Kami cintakan Nabi kami. Kami rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantu kami untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang baik, umat Nabi Muhammad yang menyambung perjuangan Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang mempunyai akhlak seperti baginda, yang menjalani kehidupan mengikut sunnah baginda ya Allah. Ya Allah, namun cinta ini selalu dikotori dengan hawa nafsu kami, dengan cintakan dunia berlebihan ya Allah, sehingga kami begitu lemah dan lalai dalam menjalankan amanah, tanggungjawab perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharian hidup kami memikirkan tentang diri kami. Kami tidak memikirkan tentang ummah. Seharian hidup kami memikirkan bagaimana untuk mendapat kehidupan yang lebih senang, lebih senang, lebih senang. Sedangkan dunia ini penuh penipuan. Dunia ini bakal ditinggalkan. Dunia ini sebenarnya tipu daya. Adakah kami lulus untuk meninggalkan dunia, untuk kami berpindah ke akhirat dengan kehidupan yang lebih baik?
Namun ya Allah, kamu tahu dan kamu kenal hakikat diri kami ini ya Allah. Ya Allah, kami redha dengan apa jua perjalanan dan takdir hidup kami yang ditetapkan olehmu. Ya Allah, namun ya Allah, bantu kami ya Allah untuk sabar, untuk redha di atas ujian yang mendekatkan kami kepadamu. Kami redha jika sakit itu dekatkan kami kepadamu dan Nabi kami. Kami redha jika susah, perit, pedih, sakit itu mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Namun berilah kami kekuatan untuk sabar, untuk redha, untuk bergantung dan bersangka baik kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah, pilihlah kami satu hari nanti untuk melihat indahnya wajah baginda, indahnya wajah para sahabat, indahnya wajah ibunda-ibunda kami. Kami ingin melihat wajah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Hafsah dan semua para isteri Nabi. Kami ingin melihat indahnya wajah Maryam, ibunda Maryam, indahnya wajah Asiyah. Semuanya itu adalah penghulu wanita di syurgamu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi bidadari di syurgamu ya Allah. Menjadi wanita salihah ya Allah, yang boleh menjadi contoh dan membimbing para wanita akhir zaman ya Allah. Beri kami kekuatan untuk hijrah, menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Jadikanlah suami kami juga hijrah mendekatimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa dan permintaan kita. Mudah-mudahan hati kita ikhlas dalam menyebutnya ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 8 Rabiul Awal 1433 Hijrah. Hari ini 5 Rabiul Awal tuan-puan sekalian, merupakan bulan kecintaan ataupun bulan kita cinta Nabi, kasih Nabi, rindu Nabi. Ia merupakan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ambil peluang bulan ini untuk kita kenal Nabi, baca sirah Nabi, banyak dengan ceramah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak mohon izin untuk melancarkan, ada satu pakej yang sangat istimewa. Kami namakan ia pakej cinta Nabi. Pakej yang sangat istimewa, dan saya mohon maaf ambil kesempatan kuliah ini, kuliah Riyadhus Salihin. Lepas ini insya-Allah kita akan bacakan hadis tentang Riyadhus Salihin, habiskan terus bab sabar. Saya tengok ada 3 saja hadis dan hadis yang tidak panjang. Jadi insya-Allah kita akan bacakan selepas ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kami namakan set ini set cinta Nabi. Dan istimewanya kami mencari dan mengumpulkan dengan satu himpunan yang sangat istimewa untuk anda. Bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan dunia ataupun keuntungan perniagaan kami, tetapi matlamat utama adalah untuk mendekatkan dan memberi peluang pada sahabat-sahabat bagaimana kaedah untuk jatuh cinta, rindu kasih Nabi dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Subhanallah, tuan-tuan sekalian boleh tengok ada kotak yang istimewa. Ada 2 kotak, ada warna putih, ada warna hitam. Maksudnya anda boleh pilih antara 2. IH tu Ustazah Asma Harun ya. Nampak ya? Ada 2 kotak, masya-Allah. Nampak kotak ni macam istimewa. Jadi anda boleh fikir sama ada untuk diri sendiri ataupun hadiahkan kepada orang yang tersayang. Ambil peluang ini, hadiahkan, contoh ibu ayah hadiahkan kepada semua anak-anak supaya ada set cinta Nabi. Apa isi kandungannya tuan-puan sekalian? Dengan hanya RM50 anda memperoleh 6 item
RM50 dapat 6 item. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Harga sebenarnya 6 item ini bernilai RM73. Jadi penjimatan Masya Allah RM73, 73, penjimatan RM23, jadi RM50. Subhanallah muslimin muslimat. Yang pertama, ada satu buku tentang Rasulullah, iaitu biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara buku yang menjadi panduan saya sendiri. Panduan saya sendiri, contoh saya dijemput ceramah tentang Rasulullah. Bahkan ketika itu saya dijemput di televisyen sekalipun. Bila saya memilih beberapa koleksi buku tentang Rasulullah yang saya miliki, mungkin dalam 20, antara buku yang teratas ataupun yang biasa saya kalau perlu bawa 1-2 saja, buku ini tuan-puan sekalian. Biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kalau ikutkan harga dia RM38. RM38 tuan-puan sekalian. RM38. Bayangkan tuan-puan belum tengok lagi apa lagi buku yang lain yang kami cukupkan. Okey, ini biografi. Kalian boleh tengok isi kandungan dia dengan bergambar, dengan interaktif. Bila cerita tentang Mekah contohnya, rumah Nabi contohnya, pedang Nabi dan sebagainya, tempat kelahiran, apa-apa saja. Dia sangat interaktif, suka dibaca, insya-Allah. Anak-anak kecil pun, contohnya bukit tentang bila sampai kisah tentang perang, tentang bukit, tunjuk semua. Subhanallah, Allahu Akbar. Buku yang lengkap, insya-Allah lengkap untuk kita mengetahui kehidupan Rasulullah daripada sejak lahir sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harganya saja RM38. Buku yang kedua tuan-puan sekalian, nampak tak? Tajuknya adalah 24 jam kehidupan Rasulullah. Nampak tak? 24 jam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini bernilai RM5. Buku senang, buku kecil. Tengok ya tapak tangan saya. Masya Allah. Tetapi saya sangat suka bila dapat buku ini. Dia menceritakan tentang sunnah Nabi daripada bangun tidur sampai tidur balik. Start daripada ketika Rasulullah bangun tidur, ketika masuk dan keluar bilik mandi, Rasulullah ketika berwuduk, Rasulullah ketika bersuci, Rasulullah ketika memakai kasut, Rasulullah ketika memakai pakaian dan menanggalkan pakaian. Sunnah Rasulullah ketika masuk dan keluar rumah. Sunnah Rasulullah pergi ke masjid. Sunnah Rasulullah sebelum tidur, ketika bertemu. Sunnah Rasulullah ketika solat, ketika azan. Maksudnya the whole day Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Start daripada bangun tidur sampai tidur balik. Sunnah Rasulullah pada waktu pagi dan petang. Sunnah Rasulullah dalam situasi tertentu. Ciri-ciri fizikal dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah ketika di rumah, kebiasaan Rasulullah di luar rumah, ketika dalam majlis Rasulullah bersama sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana diam Rasulullah, diam tapi bijak. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini satu buku saya kira kalau anda dapat, anda akan masukkan dalam handbag tau. Orang perempuan kan ada handbag, orang lelaki mungkin ada juga bag. Dia kecil, nampak tak? Ia macam sebesar tangan saya. Maksudnya poket, tetapi yang istimewa semuanya ada dalil. Itu yang saya kata saya jatuh cinta. Semua ada dalil. Ada dalil berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi tu. Jadi kita buat amalan dengan yakin. Baiklah, buku yang ketiga. Bayangkan dengan set RM50, anda akan dapat 5 buku. Sebab itu sebenarnya nilai set ini kalau ikut harga RM73, kita potong RM23 jadi RM50. Siap dengan kotak yang lengkap. Jadi boleh jadi hadiah. Okey, buku yang ketiga, subhanallah tuan-puan sekalian, iaitu yang bertajuk 200 tip rajin selawat. 200 tip rajin selawat. Saya tahu ini terbalik. Buku ini lebih tebal daripada buku ni. Harga buku ni kalau ikutkan belakang adalah RM10. Subhanallah, kita boleh tengok semuanya ada dalil-dalil tuan-puan sekalian. Nampak? Masya Allah. Kalau kita tengok tajuk dia, dia akan membantu kita. Subhanallah, sejarah ringkas keluarga Nabi, tentang anak Nabi. Dia start macam ni tau. Masya Allah, Allahu Akbar. Bahagian 1, sejarah ringkas.
nama-nama isteri Nabi siap dengan tarikh, kan, nama anak-anak Nabi sekian. Kemudian tentang cucu, siapa nama cucu Nabi. Ada Ali bin Abu Al-As, Umamah binti Al-As, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Anak angkat Nabi nama Zaid bin Harisah. Lepas tu anak-anak Nabi, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Ibrahim. Lepas tu nama Ya Allah secara ringkas. Kemudian tafsiran selawat dalam bahasa. Dibawakan tu apa sekarang tengok ni. Ada dalil-dalil berkenaan dengan selawat Nabi SAW. Tentang kelebihan, fadilat selawat. Kemudian konsep selawat. Diterangkan bagaimana konsep selawat. Adakah qasidah itu selawat. Lafaz selawat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri ajar lafaz selawat. Lafaz selawat yang selain pada ajar Nabi Muhammad yang disusun oleh alim ulama. Selawat kunci ke syurga. Tengok masuk bab-bab ni fadilat. Selawat kunci ke syurga. Selawat kunci kehidupan. Kemudian selawat menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Fadilat. Selawat untuk mendapat keberkatan. Masya Allah. Semuanya ada dalil. Sebab zaman sekarang semua orang nak dalil, nak bukti, sumber-sumber. Dan ada ni. Tuan-puan sekalian bayangkan. Kalau diikutkan, 3 buku ini pun dah dekat dalam RM60. 3 buku ni pun dah RM60 tuan-puan sekian. 65 macam tu. Kami betul-betul wujudkan ni sebab apa? Saya beritahu tim, kata cari buku sempena bulan Rabiul Awal ini untuk jatuh cinta kepada Nabi. Satu sirah. Satu buku yang berkenaan dengan sunnah Nabi daripada awal sampai tidur. Yang ketiga adalah buku tentang selawat. Jadi bila terhimpun 3 buku ini, dia macam package lengkap untuk kita menanam cinta kepada Rasulullah SAW. Hadiah seterusnya adalah 3 bookmark yang istimewa sempena Maulidur Rasul. 3 bookmark yang istimewa sempena Maulidur Rasul. Dia menuliskan tentang contoh hadis-hadis Nabi berkenaan dengan selawat dan sebagainya. Kemudian diberikan hadiah apa? Set ini bersama dengan tasbih digital, Masya Allah. Yang mana sebab kita dah rajin selawat, nak selawat banyak-banyak, 1000 kali apa, jadi kita terus bagi tasbih digital. Jadi itulah 5 perkara, 6 sebenarnya. Kotak ni sebenarnya bernilai RM10. Kalau orang pergi ke galeri ataupun orang nak kotak hadiah, kotak ni eksklusif ni RM10. Campur ni semuanya sebenarnya bernilai RM73. Sempena bulan Rabiul Awal, maksudnya kita akan berakhir sehingga akhir Rabiul Awal. Akhir Rabiul Awal tu mungkin jatuh pada 5-6 November macam tu. Kita akan langsungkan sepanjang bulan Rabiul Awal ini. Maksudnya anda ada 25 hari lagi, kan, insya-Allah RM50 untuk 6. Nilai sebenar RM73. Jadi tuan-puan sekalian boleh WhatsApp. Ada nombor WhatsApp, ada link ya. Boleh tengok di Shopee. Macam mana ya, Ustaz? Dah ada di Shopee, galeri.uh.com. Anda boleh WhatsApp juga pada nombor yang dikongsikan. Anda boleh hubungi saja nombor WhatsApp yang biasa kata nak set cinta Nabi. Namanya adalah set eksklusif cinta Nabi. Inilah dia, muslimin-muslimat. Alhamdulillah, okey. InsyaAllah sekarang kita akan bacakan, kita akan sambung pengajian kita, tinggal 20 minit. Encik suami bila tolong ambil tu. Okey, sekarang kita akan pergi ke whiteboard. Saya nak start project, kita nak pergi whiteboard. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya faham tuan-puan sekalian nanti dekat pukul 8 ramai yang perlu tinggalkan kuliah ni. Tinggalkan kuliah sebab ramai yang dah masuk kerja. Ramai juga yang dah pergi sekolah, cikgu-cikgu dan sebagainya. Tak apa, it's okay. Anda boleh tengok selepas ni. Yang dah makin kurang. Ustazah minta maaf, undur diri dulu, nak pergi kerja, dah sampai tempat kerja, nak punch card apa semua. Kita faham, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan bacakan hadis yang ke-27 pada hari ini dalam siri kitab Riyadhus Shalihin kita. Saya akan conteng untuk berapa perkara sebenarnya. Tudung ni tak betul apa ni? Tak betul saya punya gosok kot, tak betul macam itulah. Ini warna terbaru. Kita ada warna tudung dalam 20 warna tudung. Okey.
Kena rapat Encik Suami. Okey. Masya Allah. Tak payah. Ngadak saya dulu. Baiklah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-27 dalam bab sabar, hadis yang ke-51 dalam kitab dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Faham ya? Hadis yang ke-51 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin, dan ia merupakan hadis yang ke-27 dalam bab sabar. Tinggal 3 lagi hadis. InsyaAllah hari ini saya akan cuba habiskan. Esok kita dah mula masuk tajuk yang baru, insyaAllah. Okey, saya baca, tuan-puan boleh ikut insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allaha alladhi lakum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, anda boleh stay dengan harap boleh bersama dengan saya, yang mana tak ada urusan. Di hujung nanti saya akan listkan. Semalam kan saya dah janji hari ni akan listkan. Mungkin kita listkan 6 dulu amalan harian Nabi SAW, yang mana kita jangan tinggalkan. Saya akan buat simple je hari ni. Kita tak sempat nak tulis hadis Nabi, tapi kita buat simple insya-Allah. Baiklah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya setelah kewafatanku nanti, Nabi bersabda, sesungguhnya setelah kewafatanku nanti akan wujud sikap mementingkan diri. Nabi kata selepas kewafatanku nanti, macam doa yang kita baca tadi tuan-puan sekalian. Nabi kata setelah kewafatanku nanti akan wujud sikap mementingkan diri, iaitu kamu pentingkan keluarga, kawan-kawan, harta, negara dan dan pemerintahan kamu. Memang benar-benar berlaku. Nabi kata suatu hari nanti akan ada sikap mementingkan diri. Lepas tu adalah ni syarah daripada ulama, antaranya adalah pentingkan diri, keluarga, harta. Pentingkan, yang penting jaga suami dia, penting jaga anak je. Bahkan bagi pemimpin pula, penting sangat jaga kedudukan, penting sangat jaga kuasa, penting sangat jaga pengaruh, penting sangat jawatan tersebut. Sangat mementingkan. Bukan fikir walaupun mulut cakap untuk rakyat, mulut cakap untuk ummah, mulut cakap untuk agama, untuk bangsa. Tetapi hakikatnya mementingkan keperluan diri sendiri. Pentingkan apa yang nak ditinggalkan kepada anak-anak dalam bentuk harta dan sebagainya. Dan ini Nabi dah sebut, suatu hari nanti, setelah aku wafat, wujud sikap mementingkan diri terhadap keluarga kamu, kawan-kawan, harta, kedudukan, pemerintahan kamu. Dan akan wujud juga perkara-perkara yang kamu ingkarkan. Wujud perkara yang kamu ingkarkan, yakni tegur dan tidak bersetuju dengannya kerana ia bercanggah dengan Islam. Walaupun akan wujud perkara yang kamu ingkarkan, walaupun perkara itu perintah Allah tapi kamu ingkar, walaupun itu adalah kehendak Allah tapi kamu ingkar. Mereka yakni para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, maka apakah yang Tuan suruh kami lakukan ketika itu? Subhanallah, tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, ada lebih kurang 3.5 dengan 1.5 jadi berapa? 5K. Lebih kurang 5K di hadapan saya ini, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sahabat-sahabat, inilah zamannya yang mana Nabi gambarkan situasi ini berlaku pada hari ini. Masya Allah. Dan saya nak sebutkan detail sikit lepas ni berkenaan dengan bagaimana pemerintahan negara kita. Bukan saya nak komen pemerintah ya. Ustazah ni kan nak kejap nampak sokong, kejap nampak bangkang. Tapi nanti kita muhasabah sikit.
Dan soalan sahabat ini mewakili kita. Apa sahabat bertanya? Ya Rasulullah, apakah yang Tuhan suruh kami lakukan ketika itu? Bila sampai saat yang kamu ceritakan, suatu hari nanti setelah kewafatanku, kamu akan mementingkan diri kamu sendiri. Kedua, Nabi kata kamu akan engkar. Kamu akan engkar. Kamu menjadi seorang yang engkar kepada agama ini. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukan Rasulullah kata perkara-perkara yang kamu ingkirkan, betul lah. Wahai Rasulullah, maka apakah yang Tuhan suruh kami lakukan ketika itu? Baginda lalu menjawab, ini pesanan Nabi. Kamu semua menunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap pemerintah, iaitu taat dan patuh pada perkara yang baik. Dan tidak menentang mereka dengan senjata. Okey. Di samping itu, kamu memohon kepada Allah apa yang telah dijanjikannya untuk kamu daripada kejahatan mereka dan jadikan mereka soleh. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangan daripada hadis ini Nabi dah sebut. Kan? Akan wujud yang pertama, selepas kewafatanku nanti, wujud sikap mementingkan diri. Pertama. Yang kedua, akan wujud juga perkara yang kamu ingkarkan. Yang ni kamu tegur dan kamu tidak bersetuju dengannya kerana ia bercanggah dengan Islam. Masya Allah. Minta maaf, saya betulkan. Bila baca syarah ni, tuan-puan sekalian, maksudnya ada perkara yang kamu tidak bersetuju. Ada perkara yang kamu engkarkan kerana perkara itu bercanggah dengan Islam. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemerintah. Dalam hadis ini ataupun dalam syarah ini digambarkan ia lebih fokus kepada apa yang kita tidak setuju dan apa yang kita engkarkan kepada pemerintah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Lalu ditanya oleh sahabat, apa yang perlu kami buat bila kami berada di situasi tersebut? Yang mana para pemimpin mementingkan diri, rakyat juga mementingkan diri. Yang mana situasi masing-masing buat sesuatu, mulut saja kata mungkin untuk rakyat, mungkin untuk ummah, mungkin untuk agama, bangsa, negara dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka mementingkan diri. Dan Rasulullah kata akan wujud perkara-perkara yang kamu tidak setuju. Kerana perkara itu bercanggah dengan Islam. Sahabat bertanya, apa yang kami perlu buat ya Rasulullah? Ini tuan-puan sekalian, Rasulullah suruh buat apa? Kamu semua perlu tunaikan hak yang wajib ke atas pemerintah. Kamu kena taat. Kamu kena taat, iaitu taat dan patuh dan perkara yang baik. Perkara yang baik saja kamu taat. Yang tak baik, kamu jangan taat. Kamu taat kepada pemerintah selagi mana perkara itu baik. Pemerintah buat traffic light. Okey, benda tu baik. Pemerintah suruh bayar zakat, itu baik. Pemerintah suruh bayar cukai, itu baik. Walaupun kadang-kadang kita rasakan cukai itu rasa macam tak mampu, berlebihan, bayar zakat. Okey, kita boleh potong, itu cerita ni lah. Selagi mana pemerintah itu baik, maka taati, Nabi kata. Dan tidak menentang mereka dengan senjata, sekiranya kamu ingkar dengan mereka. Walaupun mereka tu dah jelas melakukan keburukan, jangan tentang pemerintah kamu dengan senjata. Bukan itu caranya. Di samping itu Nabi kata, kamu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang telah dijanjikan untuk kamu, seperti kamu berdoa kepada Allah daripada kejahatan pemerintah ini dan menjadikan pemerintah itu soleh. Menjadikan pemerintah itu soleh. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya rasa macam yelah benda ni dah lama saya tahu. Benda ni dah lama sampai pada saya. Perkara-perkara seperti ini tuan-puan sekalian, bukannya saya dengar daripada, mungkinlah ada orang kata, mungkin orang fitnah ustazah, mungkin tak betul dan sebagainya. Masya Allah. Kadang-kadang pengakuan itu daripada ampunya diri. Yang buat pengakuan direct dengan saya, pengakuan dengan kawan baik saya dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, ujian wanita, subhanallah, fitnah wanita, fitnah yang paling dahsyat yang ditinggalkan. Yang mana Nabi sebut sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih berat melainkan fitnah wanita yang aku tinggalkan kepada kamu, wahai lelaki. Dan fitnah wanita ini bukan semata-mata salah wanita. Maksudnya, Rasulullah ingatkan kepada para lelaki. Fitnah kalau mungkin lelaki boleh tepis, fitnah jawatan, ujian yang datang daripada jawatan, daripada sekian, ujian ni boleh settle, boleh tepi-tepi saja. Tetapi berhati-hati dengan ujian yang datang daripada wanita. Sama ada asbab wanita ataupun diri kamu sendiri tak boleh kawal kepada wanita. Tuan-puan dan mati Allah sekalian,
Kita tahu dunia pelacuran. Saya bukan nak sebut pun sebenarnya malu nak sebut pelacuran. Ataupun ada perkataan yang lebih baik. Tak apa ya saya sebut pelacuran. Dunia pelacuran ini dia ada banyak kelas. Daripada kelas bawah, pertengahan, kelas atasan, kelas VIP dan sebagainya. Kalau bagi kelas-kelas atasan, ni saya bukan nak tuduh siapa-siapa ya, tuan-puan sekalian. Bagi kelas atasan, kan, pelacur yang kelas atasan ni, bayaran dia sampai puluh ribu untuk satu malam contoh ya. Bahkan untuk sentuh saja. Contoh ya, sentuh peha 10,000. Sentuh bahagian lain naik lagi harga. Sentuh sekian-sekian, package semua sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Setengah tu bila buat pengakuan, mereka dah insaf, dah berubah, dah bertaubat. Memanglah cantik, seksi dan sebagainya. Ada yang pakai niqab, ada yang dah pakai tutup semua. Tetapi dunia mereka dulu terjebak ketika belajar di universiti, terjebak sekian-sekian, dicari oleh ejen-ejen ni. Mana yang berwajah cantik, indah cantik sungguh-sungguh tuan-puan sekalian. Macam kalau kita kata, ish macam bidadari. Cantik yang tak pernah kita lihat, bukan macam orang Melayu kita. Tetapi mereka ini rupanya diperhatikan oleh ejen-ejen yang membekalkan pelacuran bagi kelas atasan. Sama ada kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawahan. Ujian yang datangnya dalam bentuk zina ini memang wujud dalam masyarakat kita. Saya tuan-puan sekalian kan, memanglah macam mana bila kita dah sampai peringkat yang mana kita berada di satu kedudukan ialah public figure kan. Maklumat-maklumat seperti ini pergi mana-mana, berhubung kadang tu dengan orang besar-besar, dengan gini orang yang ada maklumat, ada pengaruh. Kadang tu saya macam dah letih nak dengar. Ustazah tahu tak? Tak apa. Ustazah sebenarnya gini-gini, ustazah gini. Akhirnya tuan-puan sekalian, sampai kepada kita perkara yang kita tak setuju, kita engkar. Kita rasa macam, ish, adakah begini para pemimpin kita? Adakah begini di kalangan, subhanallah, bukan pemimpin saja. Pemimpin ni banyak peringkat ya. Bawah, tengah, atas dan sebagainya. Kalaulah begini pemimpin kita, bagaimana rakyat? Bagaimana pemimpin-pemimpin kita nak nekat sungguh nak cegah kemungkaran? Memang ada yang betul-betul terjaga. Soleh, beriman, bertakwa memang ada tuan-puan sekalian. Tetapi apabila tidaklah sekuat kumpulan yang melakukan maksiat tuan-puan sekalian. Bayangkan macam ni lah. Semalam ada orang sampaikan lagi pada saya. Dia kata, Ustazah cuba tengok Insta Famous ni. Saya pun tengoklah Insta Famous ni. Nama sangat baik, binti pun sangat baik. Orang Islam, Melayu Islam kita. Insta Famous dia kata. Lepas tu dia kata, Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, Insta Famous ni di antara anak-anak yang dibela. Mereka ni ada ramai yang bela mereka. Orang-orang kaya, jutawan, billionaire, orang-orang ada kedudukan. Lepas tu bila saya buka kan Insta Famous ni, tuan-puan sekalian, kan nanti kata Ustazah tuduh fitnah. Saya tak sebut ya nama siapa-siapa. Dan bukan kata siapa-siapa macam nak tarik balik. Tetapi tuan-puan sekalian, bila buka seksi yang teramat, dengan pakai bikini, dengan seksi, dengan tunjuk semua, dengan astagfirullahalazim. Saya kata orang Melayu Islam ke? Ya. Lepas tu dia ada grup dia yang ramai yang semua seksi-seksi macam tu. Orang Melayu kita bikini dengan, yelah tuan-puan sekalian, sangat seksi lah body tu. Tak ada filter-filter, tak ada macam tunjuk sikit-sikit ke apa ke. Astagfirullahaladzim, saya kata banyaknya kerja. Lepas tu dia kata, Ustazah sentuhlah juga. Saya kata, lepas tu orang ni orang biasa tau. Orang biasa je sebenarnya yang sampaikan pada saya. Dia kata, Ustazah, sebenarnya ramai dah orang muda kita terpengaruh dengan Insta Famous macam ni. Lepas tu dia tanya, Ustazah, tak ada akta ke? Kan? Kerajaan kita tak boleh buat apa-apa ke? Kalau macam ni kan, teruk mempengaruhi orang muda pun pakai, dah start pakai seksi, tunjuk dada, tunjuk peha sampai atas ni, pakai bikini di khalayak ramai, dekat kolam renang. Astagfirullahaladzim. Kalau dulu kita rasa nak marah kalau non-Muslim pakai seksi. Kita kata ni negara kita, jangan tunjuk contoh. Kalau Mak Saleh pakai seksi tempat kita pun kita marah. Mari negara, hormatlah negara Islam ni. Kan, Mak Saleh gini. Tetapi sekarang rakyat Malaysia sendiri, agama Islam sendiri, tuan-puan sekalian. Sebenarnya ada akta di bawah kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Ada akta. Saya tak ingat hari tu ada yang tulis dan share pada saya.
Bukan tulis, dia snap. Akta yang mana larangan mempamerkan ataupun berkelakuan tidak sopan di khalayak ramai. Ada akta tu di bawah rukun negara yang kelima. Akta rukun negara kelima apa? Kesopanan dan kesusilaan. Ada akta dia, larangan menjolok mata. Bukan jolok mata, larangan berkelakuan yang tidak sopan di khalayak ramai. Kan? Di khalayak ramai. Yang mana jika disabit kesalahan, didenda 1,000 tak silap ataupun 6 bulan penjara. Bayangkan kalau negara kita kuat kuasakan, ni bukan undang-undang syariat, undang-undang di bawah rukun negara. Kalaulah dikuat kuasakan, tuan-puan sekalian, ada seorang dua je dipenjarakan, bukan lama, seminggu je contoh. Seminggu ke, 2 minggu ke, tuan-puan sekalian contoh kan. Masya Allah, saya rasa ia akan memberikan pengajaran. Kamu ni, walaupun kamu tu insta famous ke, selebriti ke, artis ke, orang biasa ke, kamu terikat dengan undang-undang kerajaan Malaysia. Ini kita tak sentuh undang-undang agama Islam. Kan undang-undang mahkamah syariah. Ini undang-undang di bawah kerajaan Malaysia. Kamu Islam ke, kamu tak Islam ke, kamu Cina ke, kamu India ke, kamu agama apa pun, kamu terikat dengan undang-undang ni. Kalau kamu seksi sangat, kamu teruk sangat berpenampilan, sama ada di terbuka khalayak yang fizikal ni ataupun di media sosial, sampai orang tinggalkan komen-komen lucah, yang sangat lucah, maka kamu telah membuat satu suasana yang tidak aman, tidak baik bagi negara. Kalau kamu berhujah, ini hak saya, kebebasan saya. Tuan-puan sekalian, kalaulah kita berhujah macam tu, bawa je lah kereta, tak payah langgar je traffic light tu. Alah, ini hak saya, lagipun masa tu tak ada kereta kot, kenapa nak ni? Hak saya lah, kereta saya, ikut saya nak buat macam mana? Tapi undang-undang jalan raya kita boleh ikut pula. Kan? Undang-undang suruh beratur boleh ikut pula. Kalau kita kata hak-hak saya, kami juga ada hak untuk diri kami dan anak-anak kami dibesarkan dalam suasana yang baik. Dan kalau hadis Nabi SAW, jika ada kelompok yang melakukan maksiat, kemungkaran lalu dibiarkan, bila Allah turunkan azab, Allah turunkan kemurkaan dan kemarahannya, akan terkena kepada semua, Nabi kata. Semua akan dapat tempias. Kalau berlakulah runtuhan ke, kan tsunami ke apa-apalah, Allah boleh perintah kepada tenteranya, iaitu bumi ni. Allah boleh perintah angin, Allah boleh perintah bukit, Allah boleh perintah gunung, Allah boleh perintah laut, Allah boleh perintah semua itu makhluk Allah untuk timpakan kepada manusia kerana kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan ditimpakan kepada semua, bukannya kepada kelompok yang melakukan maksiat saja. Jadi tuan-puan ni mata Allah sekalian, saya tahu mungkin ada pihak-pihak yang memang tak senang dan tak suka bila saya sebutkan begini. Tapi saya percaya agensi agama kita adalah agensi yang bertanggungjawab. Kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Agama Negeri, kita ada Majlis Mufti, kita ada Menteri Agama, kita ada banyak sebenarnya institusi agama. Subhanallah tuan-puan sekalian, yang mana insya-Allah mereka ada bahagian dakwah, mereka ada bahagian dakwah, mereka ada bahagian kaunseling, mereka ada staf yang pakar, yang berilmu, yang berkemahiran, yang insya-Allah mudah-mudahan ada keberanian. Kita tak boleh pandang ringan dah. Saya macam nak bising. Kalau orang kata, Ustazah ni tak habis-habis bising pasal ni. Macam dia bagus sangat, macam dia suci sangat. Saya dah sebut semalam, insya-Allah mungkin saya akan tuliskan surat ataupun saya akan pergi ke agensi-agensi ni. Saya nak tanya, adakah tidak ada ruang untuk mereka panggil Instagramer yang teruk, yang dahsyat sangat ni? Ini bukan hina orang buat maksiat, tapi saya kena faham. Sebab kita faham dalam diri mereka ada kebaikan. Dalam diri mereka, subhanallah, mesti ada sentuhan rasa berdosa besar sebab mereka Muslim. Tapi mungkin sebab surrounding mereka, semuanya macam tu. Kan? Dia orang berkawan dengan orang macam tu. Jadi apa salahnya? Kalau contohnya Jabatan Agama, wallahualam saya tak tahu agensi apa, hantar surat ke rumah mereka. Anda diminta untuk hadir ke sekian-sekian. Mereka pun datang. Mungkin datang pakai baju kurung elok, pakai selendang ke apa kan. Lepas tu diberi nasihat. Begini diberi nasihat. Sekurang-kurangnya ada tindakan. Kalau dia buat lagi, itu dia tanggung. Subhanallah. Kita kena buat dah gerakan ni bukan untuk kepentingan kita, kepentingan anak cucu kita. Subhanallah. Dan sahabat saya kata, Ustazah, ramai remaja dah ikut. Pakai baju nampak perut. Dah ikut dah tunjuk-tunjuk dada dan sebagainya. Tunjuk bahagian belakang, tak ada apa-apa. Dah ikut, dah pakai ketat sebab dia pun jual legging. Legging ketat sangat, nampak semua.
Astaghfirullahalazim. Jadi dia kata ramai yang beli, ramai yang dah pakai ustazah. Sebab dia pun pakai dekat ramai tunjuk bila pergi ni. Jadi remaja pun dah mula berani pakai. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan sekalian, perjuangan kita bukan untuk diri kita anak. Kita tahu cucu kita macam mana besok. Zaman yang lebih mencabar. Jadi begini, bila berlaku begini, Nabi kata akan berlaku zaman yang mana kamu engkar, iaitu kamu tak bersetuju, kamu marah, maksud kamu engkar kayak ni, kamu tegur dan tidak bersetuju kerana ia bercanggah dengan Islam. Maksudnya bila melibatkan pemerintah. Tapi Nabi pesan, kamu semua kena tunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap pemerintah. Mana pemerintah, iaitu taat dan patuh dan perkara yang baik. Kita tak boleh kata, apalah pemimpin hari ni, contoh ya, hari ni gini aku dah tak nak bayar cukai. Contoh, aku tak nak bayar zakat. Mana ni? Aku tak nak ikut dah apa peraturan. Tak, Nabi pesan wajib taat pemerintah dalam perkara yang baik. Dan jangan, Nabi kata, dan jangan menentang mereka dengan senjata. Jangan buat perkara-perkara yang lain. Di samping itu kamu memohon kepada Allah. Inilah senjata kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'minin. Di samping itu kamu memohon kepada Allah. Apa yang telah dijanjikannya untuk kamu. Seperti berdoa kepada Allah. Memelihara kamu daripada kejahatan mereka. Dan menjadikan mereka soleh. Sebab itu kita kena doa, ya Allah berilah hidayah kepada pemimpin kami. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, ya Allah. Untuk melaksanakan perintahmu. Untuk menentang kemaksiatan. Doa tu tuan-puan sekalian. Kalau sama ni kan kita banyak doa apa? Ya Allah berikanlah aku sihat, keluargaku, anak-anakku, suamiku, diriku, jadikanlah ini. Tolong tuan-puan sekalian, bila kita nampak perintah Nabi dalam hadis yang kita bacakan ini syarah alim ulama. Sebab ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Maka kita seolahnya wajib memasukkan. Bukan wajib. Ustazah mana dalil wajib? Mewajibkan dalam bahasa Melayu kita. Mewajibkan diri kita bila berdoa, mesti doa untuk para pemimpin juga. Kerana bila kita doakan untuk pemimpin, insya-Allah dah terlepas tanggungjawab kita. Kita kan tak mampu, Ustazah tak mampulah nak ditegur depan mata, tak mampulah nak tegur ni. Ustazah geramnya ini tak mampu. Tapi doa, ya Allah berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami, ya Allah. Mereka wakil kami dalam melaksanakan perintahmu, undang-undangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mereka ada kuasa, kami tidak ada kuasa, ya Allah. Mereka ada pengaruh, kami tidak ada pengaruh, ya Allah. Mereka ada undang-undang, kami tidak ada undang-undang, ya Allah. Kami rakyat biasa, ya Allah. Berikanlah hidayah dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kesedaran, ya Allah, untuk melaksanakan perintahmu. Ya Allah, sejahterakanlah pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah mereka keteguhan iman dan sebagainya. Bayangkan tanpa sekalian, kita doa-doa. Kalau besok Allah bertanya, apa yang kamu buat? Kan? Bila dihisap, apa yang kamu buat untuk agama kamu? Apa yang kamu buat dalam menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar? Ya Allah, kami mengangkat tangan meminta daripadamu. Kami berdoa kepadamu, ya Allah. Kan bila Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu kena ubah dengan tangan kamu. Maksudnya kuasa. Bagi orang yang ada kuasa, memang kena guna kuasa. Tak guna kuasa, berdosa. Bagi orang yang ada kuasa, tuan-puan sekalian, dia kena guna kuasa dia. Fa'ilam yastati', kalau kamu tidak mampu, kita orang rakyat biasa tak ada kuasa. Kita tak ada kad kuasa boleh tangkap orang sesuka hati. Subhanallah. Fa'ilam yastati' fabilisani, bagi kita orang tak ada kuasa dengan mulut. Saya ni cakap macam ni tuan-puan sekalian. Kadang tulis. Kalau saya tak sebut benda ni sampai pada saya kata ya Allah, saya rasa berdosa. Kalau saya tak tulis benda macam ni, saya rasa berdosa. Sebab apa? Saya rasa esok kalau Allah tanya, Asma, kenapa kamu tidak cegah kemungkaran apabila sampai satu berita kepada kamu? Kenapa kamu sekian-sekian? Ada orang minta gini. Saya tak mampu. Sedangkan Allah paling tahu bahawasanya saya ada peluang. Saya sebenarnya mampu. Saya boleh cakap. Tapi saya tak nak cakap sebab apa? Saya tak nak nantikan ada orang sakitkan saya. Ada orang benci. Ada orang sekat. Saya bukan tak disekat, tuan-puan sekalian. Saya bukan tak diberi amaran. Saya diberi amaran. Saya bukan tak disekat. Saya dikecam, saya diancam, saya diberi amaran. Apabila saya suka menyentuh-nyentuh perkara seperti ini, ancaman datang, amaran datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi ancaman dan boleh memberi amaran, yang boleh membahayakan saya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukanlah bahaya sangat, tuan-puan jangan risau. InsyaAllah sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah saya boleh beralasan dengan Allah yang Maha mengetahui sedangkan saya mampu?
Fa'ilam yastati', kalau kamu betul-betul tidak mampu dan tak mampu juga untuk berkata dan juga untuk menulis tu kata-kata juga, fa biqalbi, maka dengan hati kamu doa tu apa sekali? Maksud hati doa. Kamu gunakan kuasa doa, ya Allah beri hidayah. Ya Allah naikkanlah di kalangan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang soleh ya Allah. Ya Allah sekian-sekian, ya Allah berikanlah rasa bersalah kepada sekian-sekian. Tuan-tuan di mata Allah sekalian, dia bukan rakyat saja yang ramai tak solat. Bahkan di kalangan pemimpin juga ada yang tak solat. Mungkin ada orang kata, Ustazah buktikan mana tak solat, pandai cakap orang tak solat. Tuan-tuan sekalian, begitu rakyat, begitulah pemimpin. Begitu pemimpin, begitulah rakyat. Subhanallah. Bukan hanya rakyat saja yang dalam situasi terdedah kepada salah laku, maksiat dan sebagainya. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang tersembunyi kita dilarang untuk mencari aib. Mana yang tersembunyi dilarang untuk kita cari aib, untuk kita sekian-sekian dilarang tuan-puan sekalian. Subhanallah, tak boleh tajassus, tak bolehlah nak selidik, nak cari siapa, nak dedahkan, bukan. Tetapi kita boleh memberi nasihat dan juga peringatan secara umum. Subhanallah min zalik, tuan-tuan di mata Allah sekalian, mudah-mudahan para pemimpin kita insya-Allah jangan pukul rata duk fikir gosip pula. Siapa? Mungkin dia ni, mungkin ni. Itu bukan tutukan dan kerja kita. Jangan buat kerja macam tu. Yang kita boleh buat adalah doa dan doa. Insya-Allah mudah-mudahan. Ya, bukan kepada para pemimpin saja tuan-tuan sekalian, rakyat biasa dan juga orang-orang yang diuji oleh Allah kekayaan. Adalah sahabat dekat kami, orang kaya raya juga, jutawan dan sebagainya. Bila buat urusan dengan orang-orang sama-sama orang kaya, jutawan, bilioner ni, urusan mereka biasanya di mana? Di padang golf kan? Di golf. Orang Islam ni, kebanyakan orang Islam. Tapi bila di padang golf, semayang memang tak solat lah. Dan biasa dengan perempuan. Macam tu. Bukan semua tu apa sekian, tapi orang Islam kita. Solat tu tak adalah daripada pagi sampai petang kan, sampai habis Zuhur. Maksudnya solat tu tak ada hal pun tinggal, tak ada. Tapi bincang projek juta-juta, sekian-sekian, zakat tak bayar, solat tak, biasa dengan perempuan, minta maaf ya, main perempuan dan sebagainya. Bersambung kadang-kadang tu, na'udzubillah min zalik. Kehidupan yang kita tengok dalam movie, yang kita tak pernah terfikir, yang kita kata, saya kata biar betul, kata, ya tu Ustazah, ini kawan-kawan saya, ini sekitar saya. Tapi Alhamdulillah saya jaga. Maksudnya, saya tetap, sebab ada surau yang disediakan gini. Tak tahulah, memang dah jadi budaya dan mereka tetap dengan kemewahan, dengan kekayaan, mereka pun sehat. Jadi itulah istidraj dan mereka tetap lagi dalam keadaan situasi begitu dan kekayaan masih lagi dimiliki oleh sebahagian besar daripada mereka. Jadi bila kita jumpa ada orang kaya yang saleh, orang kaya yang beriman, subhanallah, kita kena doakan janganlah kita iri hati dan cemburu. Kan bila kita tengok, okey, ada di kalangan umat Islam kita yang menguruskan harta, yang mana mereka inilah yang menggerakkan institusi agama dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita fikir satu. Tahfiz, pusat tahfiz negara kita ni, tahfiz, institusi tahfiz, banyak tutup. Terlalu banyak tutup. Daripada berpuluh ribu, tak siap saya, banyak tutup-tutup tak mampu. Minta dengan pihak berwajib, pihak-pihak sekian, tak dapat dana, tak dapat bantuan. Dan waktu yang sama, sekolah bukan agama Islam dapat bantuan berjuta-juta. Saya bila tengok, mungkin kalau kata Ustazah tak faham, Ustazah tak boleh pukul rata. Ya, saya tak faham. Tapi saya memang nak penjelasan. Kenapa institusi tahfiz yang melahirkan anak-anak kita, kalau kita kata, alah, tahfiz ni bukannya beli, sukan-sukannya anak kita hafaz Quran. Walaupun mungkin dia tak jadi ni. Subhanallah, di waktu yang sama kita tengok keluar berita. Kan? Bagaimana sekolah yang bukan agama Islam, maksud memang khas untuk jenis, maksudnya untuk kelompok tu, dapat bantuan juta-juta ke puluh juta. Puluh juta kot. Kan bantuan yang banyak untuk mereka ni sustain. Tetapi institusi macam tahfiz, wallahualam, sebab saya baca orang pejuang-pejuang tahfiz ini, suami saya pun dah risau, dah bangun. Ni apa ni Ustaz? 64.7% mahak tahfiz diarah tutup operasi. Ini Ogos. Ini bukan saya tipu, ya, keluar dalam berita harian. 64.7% mahak tahfiz tutup operasi. Berapa mahak tahfiz Malaysia perlu bentuk apa sih ataran kerajaan? 1.7% mahak tahfiz memperhatikan semua kaitan mampu bayar gaji, tidak menerima. Okey. Presiden Pemata Al-Quran Monolito Muhammad Dahlan. Ni saya baca berita harian online saja ya. Berita harian online. Okey. Maksudnya ini bukan saya korek-korek. Anda boleh baca berita harian online.
Presiden Permata Al-Quran Monolito Muhammad Dahlan berkata, ia berdasarkan kajian pihaknya terhadap 512 mahat tahfiz di negara ini. Selain itu katanya kajian mendapati 11.7% mahat tahfiz perlu memberhentikan semua kaki tangan. Mampu bayar separuh gaji 50% boleh bertahan. Okey. Yang mampu bayar 50%, yang boleh bertahan tidak lebih 3 bulan 34%. Sebelah poin 7 memang perlu berhenti sebab tak mampu langsung. Tidak menerima bantuan Jabatan Kemajuan JAKIM 38.1%. Menerima yuran separuh atau kurang kerana ibu bapa tidak berkembang 8%. Okey. Katanya secara keseluruhan ketika ini terdapat 1,198 mahat tahfiz persendirian yang berdaftar di bawah JAIN, Jabatan Agama Islam dan JAKIM dengan 84,643 murid dan 10,357 guru. Setakat ini kerajaan sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri, JAIN dan Majlis Agama Islam sudah membantu dengan memberikan bantuan secara one off kepada mahat tahfiz seluruh negara. Bagaimanapun, sejak Mac 2020, apabila berlaku pandemik COVID-19, operasi mahat tahfiz swasta berkenaan terjejas teruk. Terdahulu dilaporkan di media pernah beri bantuan one off sekali. Tapi sejak daripada Mac 2020, 60 mahat tahfiz di Perak diambang ketika menjelang September 2021. Turut dilaporkan adalah pusat tahfiz tiada wang untuk bayar gaji 8,000 guru. Ini campur-campur semua tahfiz. Monolito berkata mahat tahfiz adalah salah satu benteng utama umat Islam untuk memahami Al-Quran serta melahirkan pemimpin berjiwa Qurani. Oleh kerana itu perlu diselamatkan bagi mengelak lagi pembatian kaki tangan tiada. Justru Permata Al-Quran memohon kerajaan membantu menyalurkan bantuan per kapita ataupun bantuan khas kepada kaki tangan termasuk guru, kerani, warden, tukang masak dan pekerja. Okey. Beliau turut meminta Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, JAKIM, JAIN dan MAIN supaya membantu mahat tahfiz di seluruh Malaysia dari terus terancam dan menutup operasinya. Maksudnya mereka pernah dapat bantuan one off, tetapi di waktu yang sama sebenarnya tidak cukup untuk sustainable bayar gaji, kan, keperluan API dan sebagainya. Kami melalui NGO Sahabat Amal juga ada membantu beberapa buah tahfiz. Ada untuk bayar sewa, ada juga untuk sumbangan bayar guru dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, memang betul banyak mahat tahfiz yang telah ditutup terus. Memang ada mahat tahfiz di bawah kerajaan tetapi tak banyak. Membuatkan ibu bapa, anak dah tak boleh masuk situ, terpaksa cari yang swasta. Dan bukan semua swasta yang sustain, yang kuat, yang mampu. Dan walaupun pelajar 20 orang, 30 orang, kami ada pergi mahat tahfiz satu di Perak. Kan bila tengok, ya Allah, anak-anak dah hafal 30 juzuk, hafal kitab-kitab tu, akhlak yang baik. Pelajar tak ramai, lebih kurang dalam 20 orang. Tetapi dididik dengan sangat baik dan sebagainya. Lepas tu dikata ustazah, kami juga diancam dan kemungkinan kami tak boleh bertahan. Anak-anak ni dah habis semuanya, mungkin mereka terpaksa cari. Kami dah tak mampu dah nak menampung bayar guru dan sewa tempat ni dan sebagainya. Kita pun cakap, ustaz, ustazah teruskan. Kami akan usaha backup, membantu dan menyokong perjuangan. Kata dah habis dah pergi minta tolong sana, minta tolong sini. Akhirnya dikata ustazah, kami diminta apa? Cari derma. Cari sumbangan sendiri. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan ya. Usaha yang, walaupun ada kata ustazah tak guna, ustazah cakap dalam live je apa semua. Kadang-kadang itu sampai kepada pihak-pihak tertentu. Ada je yang akan menyampaikan. Nanti adalah tu yang cut lah apalah, tapi saya tahu benda ni akan memberi risiko juga pada saya. Ada pihak-pihak yang tidak suka, doakanlah, ini perjuangan kita bersama. Mungkin saya yang tak faham. Jadi kalau saya yang salah faham, saya tak faham kenapa tahfiz ini sampai ditutup, tak ada dapat bantuan dan sebagainya. Mungkin pihak kerajaan ambil peluang, kan, bila satu isu begini, walaupun saya jadi mangsa nanti akan dimarah, kan, cakap benda yang tak tahu, benda yang sendiri tak tahu tapi pandai-pandai nak bercakap. Maka ambil peluang untuk beri penjelasan kepada kami rakyat, kepada umat Islam, sebenarnya apa yang berlaku, kan. Subhanallah. Kenapa? Dan saya mengharapkan mungkin bagi setengah pihak bila dah dengar ada suara daripada rakyat, mereka akan buat tindakan yang sewajarnya, insya-Allah. Pun begitu kita faham sentiasa agama Islam kita terpelihara, pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang bertanggungjawab sentiasa melakukan tugas dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri kuliah Riyadhus Shalihin pada pagi besok. Okey, insyaAllah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.